Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada kali ini, pada video kali ini. Saya nak sharing sedikit apabila di dalam kita punya kursus, di dalam kami punya kursus yang dianjurkan oleh trainer di bawah Malaysia Global Academic. Biasanya soalan klise yang orang tanya adalah saya ni ada bakat menulis ke? Adakah saya ni boleh menulis ke? Okay. Bagi saya semua orang menulis, boleh menulis. Lagi pernah pergi sekolah, tahu apa itu ABC, boleh menulis. Okay. Ini lagi senang. Tak tahu menulis pun, kita banyak apps kan, pakai handphone, pakai apa Microsoft, apa voice, kita boleh cakap and then dia akan type untuk kita kan. Sampai tahap tu pun boleh kan. Kalau kita tengok pada arwah Irfan Hafiz daripada Sri Lanka yang mempunyai sakit kerosakan otot dalam bahasa kampungnya lah, kerosakan otot kan, boleh tuan-tuan perempuan boleh boleh Google ataupun boleh buka kat YouTube, just type Irfan Hafiz. Irfan Hafiz daripada Sri Lanka, dah meninggal dunia, mempunyai sakit kerosakan otot saraf so dia hanya boleh berbaring, menyarap, pakai oksigen dan type menggunakan satu jari. Dan sebelum beliau membuskan nafas terakhir, beliau telah berjaya menghasilkan 4 buku berbahasa Inggeris. Bayangkan dia belajar tentang Inggeris semua menggunakan app saja kat handphone tu, tekan satu jari. So bagaimana? Sebab ramai kat luar sana minat menulis, sebab tu ramai bila kita buat talk, kita buat bengkel, ramai yang join. Dan minat tu ada, tetapi pertama yang menghalang mereka adalah menghalang kita semua, kawan. Kita tak confident. Betul ke aku boleh? Kita tengok macam penulis lain macam seronok, macam syok je kan. Ada buku, ada apa kan. Macam artis pula. Sedangkan kita tak tahu pun yang penulis tu pun bermula kosong macam kita. Okay? So hari ni saya share, saya suka share ke arah e-book lah. Sebab apa? E-book ni adalah satu medium yang mudah untuk kita bermula mengasah bakat kita menulis. Sebab kita perlu kena ada idea, kena ada pandai buat konten apa semua. Okay? So kita bermula dengan e-book. So e-book ni lebih ringan cara kita nak terbitkan, cara kita nak olah ayat, cara kita nak buat nak spark kita punya bakat. So ini persoalannya yang kita nak bincangnya, adakah anda ada bakat menulis? Okey, orang suruh tanya. So saya tanya anda balik. Bila anda tanya saya, tuan boleh ke saya jadi penulis? So sekarang saya tanya semula, adakah anda ada bakat menulis? Kita tak tahu kan. So bila tak tahu, daripada hasil pemerhatian saya dan kajian yang saya lakukan bersama trainer saya, kita ada 5 cara untuk kita kesan diri kita, adakah kita ni ada bakat menulis. 5 Okey, yang pertama okey, letak diri anda. Okey, letak diri kita pertama, adakah anda selalu fikir tentang progres sesuatu kerja? Okey, ini saya punya PowerPoint ni auto, ada S2 pula, dia auto pula, betul kan. Okey, patutnya 1 tu English. Selalu fikir tentang progres tu kerja. Letak diri kita sekarang, okey. Adakah kita ni suka tengok macam working progress? Maksudnya progres satu kerja tu, maknanya dia punya perkembangan kerja-kerja yang kita lakukan. Sekarang kita kerja, kita bukan penulis, tapi kita rasa kita ni boleh jadi penulis ke? Kita minat, that's why kita pergi bengkel menulis apa semua, tapi kita tak, aku ni boleh jadi penulis ke? So letak diri kita, jangan fikir menulis dulu. Sekarang fikir, adakah kita seseorang yang individu yang suka berfikir tentang progres tu kerja. Contohnya ni, kalau bos bagi kerja, kita suka fikir dia proses buat kerja tu, and then kita nak tahu dia punya progress dia. Selalu kita double check apa macam progress. Lepas tu kalau kita ada staff, kita akan selalu check dengan staff kita double check, betul ke kita intention to detail, kita dia nanti betul. Kita progress, kita tahu macam mana Amir, macam mana ini Mei, kerja kita dah tahap mana, progress kita kat mana sekarang, bangunan rumah yang kita renovate tu macam mana. Kalau kita seseorang yang suka mengambil tahu tentang progress, kita ada ciri-ciri sebagai seorang penulis. Tapi kalau kita ni jenis macam let go je, dapat kerja, bos bagi ke apa, tak apalah, tak perlu check lah progress, tahu esok lusa dah siap. Itu bukan ciri seorang penulis. Penulis dia mesti tahu progress. Sebab apa? Apabila kita menulis nanti, kita sentiasa akan check progress. Hari ni 10 perkataan, 10 ayat, esok 10 ayat, lusa 10 ayat, apa jadi kat 10 ayat. So kita sentiasa nak tahu progress kita. Tapi kalau kita individu yang tak suka pasal progress, memang kita tak boleh jadi penulis. Sebab apa? Kita akan sambil lewa, tak buat tak apalah, tak check progress kita tidak ada benda yang kita nak tahu perkembangan kita. So bila kita ada sifat suka mengetahui tentang perkembangan satu kerja, kita boleh jadi penulis. Okay, now kita pergi kedua.
Okay, cek diri kita. Yang kedua, kita suka mengupas suatu perkara. Walaupun kita diberi sebatang pen, sebatang ranting kayu, kita suka mengupas perkara tu. Okey, bila kawan kita bagi apa benda satu perkara, kita suka describe. Okey, ini kawan bos kita bagi Shiro, tolong buat tolong buat proposal ni. Okey, kita akan kupas pula. Kita akan kupas pada bos kita. Bos, proposal ni saya dah buat. Okey, proposal ni sekian. Proposal ni lebih sesuai tuan. Kalau kita buat ni. Bos akan suka bila kita mengupas satu perkara. Sebab bos ni tuan, bos ni pegawai atasan kita. Dia tak suka kita melawan dia. Dia tak suka kita tunjuk pandai lebih daripada dia. Tetapi dia suka kalau kata idea yang dia bagi ataupun arahan yang dia bagi, kita boleh describe dan membantu dia, dan the credit akan dapat kat dia. Sebab apa? Kita staff dia. Bos-bos tuan, pegawai atasan ni, dia akan suka kalau kata arahan dia kita boleh describe dan kita boleh naikkan nama dia dan boleh dapat kredit. Kita staff bawah tak dapat kredit, tak apa, tapi bos kita dapat kredit. Kalau bos kita dapat kredit, kita pun senang buat kerja. Tak adalah bos nak marah hari, betul tak? So kalau kata kita boleh describe perkara-perkara tu, bos bagi, okey, aku tahu kau tolong jual aku tahu kau jual sebatang pen ni. Now kau pandai-pandai jual, kau macam mana kau nak jual. Bos akan keluaran. Tapi kita jumpa bos balik, bos, saya nak describe sikit lah, bos, saya nak kupas sikit tentang kita punya kelebihan pen ni. Boleh tak bos bagi teguran pada saya? Okey, pen ni adalah ni. Pen ni dibuat daripada ni. Pen ni dia sesuai pada ni. Bos akan suka dengar bila kita describe, kita minta pendapat dia, kita describe depan dia, kita mengupas depan dia. Dia suka. Okey, so bila kata anda ada ciri-ciri yang suka mengupas sesuatu perkara, anda adalah seorang yang ada bakat untuk menjadi penulis. Kenapa saya cakap benda ni adalah apabila kita menulis cerita, kita menulis e-book, kita menulis novel, kita menulis majalah, kita menulis jurnal. Apabila kita menulis, kita perlu kupaskan setiap ayat yang kita masukkan. Contoh kalau kita buat subtitle, memang boleh kita buat dia punya title, okey, judul buku. Lepas tu kita buat subtitle, betul? Dia punya sub 1, sub 2, sub 3. So setiap sub tu kita kena bijak untuk kupas. Tapi kalau kata kita tidak ada kredit seorang yang kreatif untuk mengupas sesuatu perkara dalam hidup kita, kita tidak boleh jadi seorang penulis. So letak diri kita balik, cek diri kita, adakah aku suka kupas? Kupas perkara ni bukan susah tu. Kalau kita naik kereta tu, kita bawa kereta tu, tiba nampak ada orang menjaga tepi jalan kan. Kita cakap dekat wife kita kat sebelah, tengok orang menjaga tu, seronok je hari-hari. Tahu berapa ringgit dapatnya? Ni mesti dalam 50 bungkus. Nampak ada ada dalam 7 orang beratur ni. Dalam 7 orang ni mesti seorang tu beli 2-3 bungkus. Kalau kata anda boleh berfikir macam tu secara impromptu, secara terus, okey, tanpa berfikir panjang, maknanya anda memang seorang yang suka mengupas sesuatu perkara dan anda adalah seorang yang dilahirkan berbakat untuk menjadi seorang penulis. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey. Anda akan rasa bersalah jika tidak menulis. Setiap hari kalau anda mesti nak menulis. Ambillah pen ke apa ke kat WhatsApp ke, nak type kat draft ke, mesti nak menulis. Tapi kalau rasa tak betul, tak tulis je, anda akan rasa bersalah. Boleh tengok buku saya. Okey. Ada saja saya conteng. Okey. Saya buka YouTube, saya buka apa-apa blog kawan-kawan ke apa, ini saya akan catat. Pagi-pagi saya akan buka macam ceramah ataupun kalau buka FB, saya buka FB live yang macam tazkirah duha semua tu, buka yang tu. So bila buka yang tu, kita catat, nampak ni saya catat ni, yakin depan kamera, saya catat ni saya ambil tip cara kita nak bercakap masa FB live. So saya catat lah apa yang sibuk-sibuk cakap. So bila tak menulis, kita rasa bersalah. Bila anda ada rasa perasaan bersalah satu hari tidak menulis, anda adalah seorang yang berbakat untuk jadi seorang penulis. Contoh, bila kita keluar rumah, tiba-tiba nampak satu perkara yang menarik, lepas tu tiba anda macam ambil tak kisah je, balik rasa bersalah, Allah, ruginya aku tak tulis ni, ruginya. Ataupun jumpa kat apa cikgu ke, jumpa guru kita, jumpa siapa yang mengajar kita satu ilmu, kita macam sambil lewa tengah weh, kau tahu tak, aku nak bagi kau ni, kalau kata kau nak buat kek ni resepi dia sekian yang kau kena bakar macam ni. Kita pun duk buat tahu, kita makan. Okey, kita cuba menghafal. Bila balik tiba kita bersuasa, alamak, ruginya kalau aku salin kan bagus jadi. Memang anda dah gagal tak salin, tetapi bila perasaan kita ada rasa bersalah tidak salin, tidak menulis tu, kita adalah seorang yang berbakat menjadi penulis. Sebab apa? Untuk menjadi seorang penulis, kita kena cepat-cepat rakamkan, menulis, rekodkan apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, apa kita dengar daripada daripada YouTube.
Dengar, cepat-cepat tulis. Sebab apa? Kita tidak akan dapat pergi balik, nak patah balik, nak cari balik perkataan yang kita ingat yang seronok untuk kita ambil konten tu. Memang tak ada, kita dah lain dia punya penerimaan dia, kan? Kali kedua. So, setiap masa kalau dengar dekat TV berita ke apa tu, cepat tulis. So, kalau kata kita seorang penulis, kita mesti ada gifted bakat, memang rasa bersalah. Kalau aku tak menulis ni, rasa bersalah je. Kalau anda ada rasa perasaan tu, anda layak untuk jadi penulis. So, jangan tunggu-tunggu, boleh start menulis. Okey, yang keempat. Okey, nak habis rasa masih tidak cukup buku yang dia beli. Walaupun tak baca, tapi suka beli buku. Ini suka bau buku. Dia kalau buku fizikal lah, bukan e-book. Rasa tak cukup dia. Padahal kat rumah, rak dah penuh dah. Ada rak sampai ada 3,000 buku kat rumah. Ada 200 buku kat rumah. Tapi tetap nak pergi beli buku. Kalau anda ada perasaan ini, anda ada sifat macam ni, anda dilahirkan untuk menulis. Maksudnya, anda suka membeli satu produk, iaitu bahan bacaan. Bahan bacaan perlu ada penulis. Jika tidak ada penulis, jika penulis pupus dalam dunia ni, maka tidak adalah bahan bacaan. So, macam mana anda yang ada hobi membeli buku, nak teruskan hobi anda? So, make sure anda kena bantu industri bahan bacaan. Anda kena menulis juga. So, kalau anda ada rasa kat rumah, rasa tak cukup lagi lah bukunya, aku nak beli buku lagi lah. Maksudnya, anda adalah seorang yang dilahirkan untuk menulis. Sebab idea anda banyak, buku dah banyak. Okey, yang terakhir. Lihat diri anda. Lihat diri kita. Kalau jika kita suka beri motivasi, suka nasihat, suka bebel kat orang, bagi nasihat benda-benda positif lah. Kalau benda negatif tak boleh lah kan. Kita suka jumpa, kita bagi nasihat berjaya, nasihat itu, nasihat ni. Kita suka motivasi, verbal ataupun non-verbal. Maksudnya kita bercakap direct, jumpa kawan kita bina tertarik, kau tahu tak, kau ni kalau pakai baju merah, pakai seluar jeans lagi smart, lagi handsome. Itu adalah motivasi nasihat yang bagus, kan? Kenapa lagi handsome? Sebab nampak kau lebih ranggi untuk kau buat apa-apa talk, okay? So kat situ, tuan-tuan. So kalau kata non-verbal, you boleh buat dalam FB, setiap hari buat dalam FB benda-benda pagi yang buat share doa lah, share ayat-ayat motivasi, kan? So bila kita share benda-benda tu, anda adalah seorang yang dilahirkan sebagai penulis, tapi anda tak sedar. Sebab bila kita menulis, kita nak bagi sesuatu pada orang. Kita mesti ada sifat untuk memberi ilmu kepada orang. Tapi kalau kata kita tidak ada sifat nak memberi ilmu kepada orang, kita tak boleh menulis. Kalau kita berkira-kira nak menulis, kita kedekut ilmu apa semua dan kita malas. Tapi kalau kata kita rajin bagi motivasi ke orang, rajin buat posting yang baik dekat Facebook, dekat Instagram apa semua, sebenarnya kita ada satu perasaan untuk memberi. So sifat seorang penulis, dia mesti ada sifat suka memberi. So bila dia suka memberi, dia suka deliver, dia adalah seorang penulis. So, anda suka beri motivasi dan nasihat kepada orang, verbal ataupun non-verbal, anda dilahirkan sebagai penulis. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini, pada kali ini, video ni. Okey, jika baik, share. Okey, jangan lupa subscribe saya punya channel, subscribe, komen di bawah apa pandangan anda, apa yang anda rasa perlukan daripada video-video saya akan datang, apa yang tip-tip yang anda nak mahu. Hari ini saya bagi 5 tip macam mana anda nak kenal pasti diri anda. Adakah anda ada bakat menulis ataupun tidak? Okey, dan jika anda berminat untuk belajar menulis e-book, kita bermula dengan e-book. Okey, bermula dengan e-book cara santai. Jika anda berminat untuk belajar menulis e-book, hubungi saya 011-2561-808-98. Kita akan buat kelas secara online, tidak perlu keluar rumah, kita buat secara online. Okey, berapa jam kita akan bincangkan, berapa keperluan anda, kita akan bincangkan, dan yang penting, okey, saya tak beritahu berapa yuran apa semua. Saya buat, kita bukannya money concern, kita nak intensi pada money, duit keuntungan je. Nak tahu macam mana? Hubungi saya akan ceritakan apa yang, dan saya akan tengok tahap anda di tahap mana, baru kita akan start menulis. Okey, just right, jangan dengar cakap-cakap orang. Yang paling penting tuan, jangan dengar cakap orang, jangan dengar apa orang cakap benda yang negatif. Kita dengar kata hati kita. Yang penting kita ada sifat untuk memberi. Jangan layan apa kata-kata negatif orang sekeliling. Engkau tak boleh menulis lah, engkau ni siapa lah, engkau tak pernah belajar menulis dekat universiti lah. Tak usah dengar. Yang penting, kalau jika anda ada sesuatu dalam fikiran, ada satu pengalaman yang anda nak kongsi kepada orang, nak kongsi untuk penambahbaikan ataupun menambah nilai dalam hidup insan lain, just right. Subscribe, share dan like video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.